إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها شيئا لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan keempat-nya dan kelimanya Ummul Quran dan Ummul Kitab. Baik tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian, pertama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya. Dapat lagi kita meneruskan
sambung di pengajian tafsir surah Al-Fatihah, yaitu kita masih lagi duduk di dalam membincangkan mengenai nama-nama bagi surah Al-Fatihah. Jadi nama-nama bagi surah Al-Fatihah itu ada banyak, yaitu seperti mana yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu ada 22 nama. Banyak tu 22 nama. Yang kita tahu hanya berapa saja. Yang kita tahu surah Fatihah itu yang saya tahu, yang kita tahu. Dan sedangkan surah Fatihah itu dia ada banyak nama. Maka banyaknya nama-nama bagi surah Fatihah itu satu dalil dan juga satu bukti yang menunjukkan di atas mulianya surah Al-Fatihah ini, dan juga banyak kelebihan dan juga keistimewaan dia. InsyaAllah nanti bila kita khatam nanti, saya akan berikan bagi ijazah tentang kelebihan dan juga keistimewaan surah Al-Fatihah. Baca berapa kali untuk apa, kan? Baca 7 kali untuk apa? Dan nanti insyaAllah subhanahu wa ta'ala apabila khatam nanti, tak tahu bila nak khatam. Baik. Tapi kena tunggu lah, kena pergi awal sedikit orang. Baik. Jadi yang pertama kita dah baca pada surah Fatihah ini juga bernama Fatihatul Kitab dan juga dinamakan dengan Fatihatul Quran. Kan surah Fatihah juga dinamakan dengan Suratul Hamdi. Itu 3 nama: Fatihatul Quran, Fatihatul Kitab dan juga Suratul Hamdi. Maka tiap-tiap satu nama daripada 3 nama itu dia ada ilat tasmiyah dia. Apa itu ilat tasmiyah? Ilat tasmiyah itu sebab apa dinamakan surah Fatihah itu dengan Suratul Hamdi? Sebab apa dinamakan surah Fatihah itu dengan Fatihatul Quran dan juga Fatihatul Kitab? Jadi dia ada ilat dia ada alasan dia. Baik, kita sambung pula tengok dia sebut. Dan keempatnya dan kelimanya Ummul Quran dan Ummul Kitab. Tengok. Jadi surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Quran. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kerana apa dinamakan surah Fatihah itu dengan Ummul Al-Quran? Jadi itu maksudnya ibu, Al-Quran itu Quran lah. Jadi surah Fatihah itu dinamakan dengan ibu Al-Quran. Pasal apa dinamakan ibu Al-Quran? Dan tak dinamakan Abul Quran, iaitu bapa Al-Quran. Tak dikatakan Al-Fatihah itu bapa Al-Quran, tapi dinamakan surah Al-Fatihah itu dengan ibu bagi Al-Quran, bagi Ummul Al-Quran. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Jadi dia tak sebut dalam ni. Kita kena ambil buah luar. Kalau kita tengok dalam kitab Ruhul Ma'ani, iaitu tafsir Al-Quran yang disyarahkan atau yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alusi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Al-Imam Al-Alusi rahimahullah
tafsirnya yang bernama Ruhul Ma'ani. Jadi Allah menyebut, dinamakan surah Fatihah itu dengan Ummul Al-Quran, iaitu ibu bagi Al-Quran, dan itu dipanggil atas cakapan tashbih, maknanya perumpamaan, perbandingan. Kan coba kita tengok apa peranan ibu. Peranan ibu dia banyak melahirkan anak-anak. Faham tak? Itu peranan seorang ibu. Kalau kita peka, dia panggil ibu yang banyak anak, banyak melahirkan anak, iaitulah namanya Al-Walud. Dia panggil Al-Walud. Itu salah seorang ciri kalau kita nak cari calon isteri. Dan siapa-siapa yang nak cari calon isteri, iaitu carilah wanita yang Al-Walud. Apa itu wanita Al-Walud? Itu wanita yang banyak melahirkan anak. Kan? Jadi kita nak tahu lagu mana kata dia nak melahirkan anak, dia tak nikah lagi. Tengok kepada mak dia. Tengok mak dia ramai dah anak. Kalau mak dia ramai anak, adik-beradik dia, kakak-kakak dia ramai anak, insya-Allah dia masuk dalam kata Al-Walud. Baik. Itu peranan seorang ibu. Maka demikianlah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, surah Fatihah ini diumpamakan seperti ibu bagi Al-Quran pada pihak apa? Pada pihak terbit daripada Al-Quran itu berbagai macam ilmu. Nah, itu sebab disebutkan Ummul Al-Quran, dia panggil ibu bagi segala Al-Quran, yang ini seperti ibu bagi Al-Quran pada pihak terbit daripadanya, keluar daripadanya banyak berbagai macam jenis ilmu. Gitu. Satu sebab dinamakan dia Ummul Al-Quran. Baik. Baik, kita tengok lagi pula. Dinamakan juga surah Al-Fatihah ini dengan apa? Dengan Ummul Kitab. Pasal apa dinamakan Al-Quran itu dengan Ummul Kitab? Ibu bagi segala kitab. Maksudnya siapa tadi juga pada pihak segala kitab-kitab ini terhimpun maknanya di dalam Al-Quran. Yang dia menghimpunkan segala makna-makna kitab di dalam Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan bahawa segala kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi rasulnya, yang iaitulah 104 buah kitab. Itu atas satu riwayat. Ada riwayat yang lain mengatakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas para nabi dan rasulnya itu ialah 114. Ada riwayat yang ketiga, kitab-kitab yang diturunkan ke atas nabi-nabi dan rasulnya itu ialah sebanyak 180. Dan 180 ada 3 riwayat, 104, 114, 180. 3 riwayat. Tetapi 3 riwayat ini bukannya mu'tamad dan bukannya rajih. Kalau yang mu'tamad dan kalau yang rajih, kata ulama ialah adamul hasri fi adadin muayyan. Maknanya tak dapat kita hinggakan pada bilangan-bilangan yang tertentu. Maknanya kita tidak boleh kata gini 140 saja, bukan 106, bukan 100, tidak.
Dan tak boleh juga kita kata 114 buah saja, tidak lebih, tidak kurang, tak. Dan begitu juga tidak boleh kita mengatakan 180, tak ada lebih pada tu, tak boleh. Sebab itu riwayat, dipanggil beberapa riwayat, tak apalah. Ala kulli hal, kita ambil riwayat yang masyhur. Riwayat yang masyhurnya apa? 104 buah kitab ini masyhur. 114 jarang orang sebut. Lebih-lebih lagi pula 180 lagi orang tak sebut. Tapi ada riwayatnya. Kalau nak tengok riwayatnya, disebut oleh al-alim al-allama Sayyid Ahmad Suhaimi al-Maghribi al-Hasani dalam kitabnya Al-Muqtadi bi Syarh al-Hudhudi. Beliau menyebut di dalam bab beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada jalan ijmal, ada 3 riwayat, 104, 114, 180. Dan beliau menyebut mu'tamadnya, tahqiqnya adamul hasri fi adadin muayyan. Tak dapat kita hitungkan pada bilangan yang tertentu. Ini mu'tamad. Baik, tak apalah. Kita berlaku ada kaul yang mengatakan segala kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi dan Rasulnya itu ialah ada kaul yang masyhur 104 buah kitab. Baik, 104 buah tu kita kira 60 buah kitab diturunkan kepada Nabi Allah Syis, itu anak Nabi Adam alaihissalam, 60 buah. Kemudian 30 buah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi dah 90. Lepas itu 10 buah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum daripada diturunkan kitab Taurat. Jadi 160 campur 30 campur 10, jadi 100. Mana 4 lagi? 4 lagi, iaitulah kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa selepas daripada 10 kitab tadi. Lepas itu kitab Injil, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lepas tu kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlahnya 104 buah kitab. Baik. Lalu Al-Imam An-Nasafi menyebut di dalam kitab tafsirnya apa? Dia kata Al-Kutub Al-Munazzalah, kan, kitab-kitab yang diturunkan dari langit itu semua maknanya terhimpun di dalam Al-Quran. Inilah yang kata Al-Quran itu ialah Ummul Kitab, ibu bagi segala kitab. Semua makna 103 buah kitab tu ma'aninya semuanya terhimpun di dalam Al-Quran, kan? Baik. Itu Al-Quran ada 114 surah, 114 surah, kan? Termasuk surah Fatihah lah. Kemudian makna 113 surah itu terkandung maknanya di dalam surah Al-Fatihah. Itu yang disebut bahawa surah Fatihah itu ialah ibu bagi kita, ibu bagi Al-Quran. Sebab semua makna-makna Al-Quran terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Baik, ini
hadis lebih untuk kita nak memahami sebab apa dinamakan surah Fatihah dengan Ummul Kitab, Ummul Al-Quran. Kita tengok pula sekali lagi. Tengok pula dia sebut atasan kita panggil buah luar, ini buah dalam pula kan. Baik, sebab kita ni begitulah. Kita ni kalau ada silat dalam gelanggang sendiri, kita hero. Cuba kita silat dalam gelanggang orang tengok kan? Oh, kita nak tahu kita hero ke tak, gitu kan. Silat dalam gelanggang sendiri, kita hero lah kan. Baik, ada bagaimana maksudnya kita dah ambil buah dalam ya kan. Kita sendiri bakar lah, kita ambil buah luar juga, kena ambil kira. Baik, apa kita tengok disebut ni berapa? Kerana tu ilan bagi dinamakan surah Al-Fatihah itu dengan Ummul Quran dan juga Ummul Kitab. Pasal apa dinamakan? Kerana ianya Al-Fatihah tu atau mirnya atau kembali kepada Al-Fatihah atau surah Al-Fatihah. Kerana ianya, yakni surah Al-Fatihah itu aslul Quran dan segala kitab yang diturunkan. Itu dia abang dua-dua sekali. Kerana Al-Fatihah itulah asal bagi Al-Quran dan juga asal bagi segala kitab yang diturunkan, seperti mana yang kita jelaskan tadi kan. Baik, maka tengok, maka segala ulum, segala ilmu yang Allah Ta'ala sampaikan dia kan, segala ulum itu terkandung di dalam surah ini, yakni dalam surah Al-Fatihah ini. Baik, bila kita soalkan, bila kita tanyakan apakah ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran tu, kita nak tanya apakah ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Memanglah kita tak nafikan dalam Al-Quran itu ada belaka kan, ada belaka. Tak boleh lah kalau tuan-tuan nak tahu hebatnya Al-Quran dan juga dalam Al-Quran itu ada belaka kan. Tengok dan baca satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab yang bernama Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil. Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil itu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka di awal muqaddimah, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu baca, dia cerita semua apa saja ilmu-ilmu terkandung dalam Al-Quran. Nah, ilmu apa? Nah, ilmu nahwu ada dalam Quran. Nah, ilmu saraf ada dalam Quran. Nah, balaghah, ayat ma'ani, ada dalam Quran. Nah, tauhid ada dalam Quran, fiqh ada dalam Quran, tasawuf ada dalam Quran. Nah, ilmu jadal, ilmu munazarah ada dalam Al-Quran. Nah, ilmu apa? Ilmu nujum, bintang-bintang, sains, matematik, semua ada dalam Al-Quran. Dengan bab saka ada dalam Quran. Nah, apa? Semuanya ada dalam Quran kan. Sebab tu kitab Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil ini satu kitab, kalau di Kedah ni tak tahu ada pondok-pondok yang baca mengaji kitab kan.
Habis pondok-pondok lama dulu-dulu, tutup guru tua-tua mengaji kita tu dan mengajar kita tu. Biasanya di Mekah, Tok Guru akan baca kita tu. Kita al-iklil fi istinbatit tanzil kan. Dari situ dah ada di antara kita yang tak pernah dan tak pernah dengar nama kita tu al-iklil fi istinbatit tanzil, karangan siapa? Dia tak banyak jilid, satu jilid saja kat tempat itu kan. Dari situ belajar kitab tersebut, insya-Allah kita nampak luasnya Al-Quran ni, hebatnya Al-Quran ini. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian, maka kalau kita tengok ke semua ilmu tu semuanya tersebut dalam Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Nabi SAW itu juga ada dalam Quran. Dia masuk dalam ayat wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa datang kepada kamu oleh Rasul Nabi Muhammad SAW, maka ambillah. Apa yang dia tegak dan larangkan kamu, maka tinggalkanlah, jauhkanlah. Itu sudah memadai, mencukupi kan. Gitu. Baik. Jadi ulama menyebut di dalam Al-Quran itu, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, kita bahagikan dia kepada 4 jenis ilmu. Kata ulama tafsir, 4 jenis ilmu, iaitu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Jadi Al-Quran itu melengkapi kepada 4 jenis ilmu. Pertama, kalau kita nak ambil, pertama iaitu ilmu usuluddin kan. Dalam Al-Quran itu kita ambil, ataupun kita ambil dalam surah Al-Fatihah itu yang asal bagi Al-Quran, dia mengandungi 4 jenis ilmu. Kalau kita perhatikan, pertama iaitu ilmu usuluddin, iaitu membicarakan mengenai ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal sifat-sifat dia. Tang mana? Iaitu tang ayat yang berbunyi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Maka perkataan Rabb, kalau kita pelajari dalam bahasa Arab, dia ada 14 maknanya. Rabb itu dia ada 14 maknanya. Semuanya makna yang menunjuk di atas zat dan juga makna yang menunjuk di atas sifat. Itu usuluddin. Kita ambil secara ringkas kan. Itu isyarat kepada kata Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Jadi usuluddin dia membincangkan mengenai apa? Usuluddin membincang mengenai 3 perkara. Kita ambilkan ilmu usuluddin, dia bincang mengenai 3 perkara. Pertama, dia bincang mengenai ketuhanan. Maka bersangkut pun dengan ketuhanan pada ayat mana? Iaitu pada isyarat ayat Rabbil Alamin. Atau kita ambil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini membincangkan mengenai ketuhanan kan. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ini ayat-ayat yang bersangkut dengan bab ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Dan bab ketuhanan Ar-Rahmanir Rahim. Tak ada. Baik.
Dalam ilmu usuluddin juga membincangkan mengenai perkara yang kedua, iaitu perkara kenabian. Maka perkara kenabian ini isyarat dalam ayat mana? Dalam surah Al-Fatihah. Itu dalam ayat mana? Kita dah baca lama dah ni. Itu dalam ayat mana? Duk tang ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapakah alladzina an'amta 'alaihim? Iaitulah minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Alladzina an'amta 'alaihim tu siapa? Minan nabiyyin, daripada kalangan para nabi-nabi. Maka ayat itu Usuluddin membincangkan mengenai sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang bersangkut dengan kenabian. Itu dibincang dalam bab Usuluddin. Baik, kita ambil ringkas-ringkas. Yang ketiga, ilmu Usuluddin membincangkan mengenai apa? Sam'iyat, benda-benda ghaib, benda yang kita dengar khabarannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Maka perbincangan mengenai benda ghaib ni dalam ayat mana? Al-isyarah ilaiha, ayat yang tusyiru ilaiha, yang menunjukkan kepada ghaibat, ghaibiyat, benda-benda yang ghaib. Dalam ayat mana? Dalam ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin itu mana? Yaumul hisab, yaumul jaza, dibagi hari pembalasan, hari perhitungan. Ini masuk dalam kata beriman dengan benda yang ghaib. Kan? Ini bahagian yang pertama daripada 4 bahagian ilmu yang dibincangkan di dalam surah Al-Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah itu ialah asal bagi Al-Quran, atau ibu bagi Al-Quran, atau ibu bagi Al-Kitab. Yang kedua yang kita sebut ini ada 4 kan, 4 jenis ilmu yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu. Yang pertama ialah ilmu usuluddin, yang kedua ialah ilmu al-furu'. Dalam surah Al-Fatihah dia mengandungi ilmu al-furu' dan ilmu al-usul. Ini ialah ilmu furu'iddin. Dia panggil ilmu cabangan-cabangan bagi agama. Baik, maka ilmu furu' itu di dalam ayat yang mana? Sebelum kita ke situ, bila kita sebut furu', maka furu' membincangkan mengenai apa? Kalau usul tadi dia membincangkan mengenai ketuhanan, kenabian dan benda-benda ghaib. 3. Bila kata furu', maka furu' itu membincangkan mengenai apa? Furu' membincangkan mengenai 4 perkara: ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. 4 ni ya: ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat, atau dikatakan dia hudud. Ini namanya ilmu furu', yakni furu'uddin. Maka dalam surah Al-Fatihah membincang mengenai ilmu furu', iaitu pada ayat mana? Cuba abang
Kita ada baca ayat mana? Ayat Iyyaka na'budu, akan jika jua kami sembah. Sembah itu ibadat. Masuk semua dalam tu, kan? Kami patuh segala perintah Engkau, perintah dalam muamalat, perintah dalam bab perniagaan dan juga dalam bab jinayat. Iyyaka na'budu tu saja membicarakan mengenai 4 perbahasan ibadat terkandung dalam iyyaka na'budu. Muamalat juga terkandung dalam iyyaka na'budu. Munazaat, jinayat dan juga hudud juga terkandung di dalam iyyaka na'budu. Kan? Itu yang kata surah Fatihah ini Ummul Al-Quran tu, ibu bagi segala Al-Quran, ibu bagi kita. Sebab semua ilmu terkandung di dalam dia. Baik, kita ringkaskan. Yang ketiga daripada 4 jenis ilmu yang tadi sebutkan, ilmu usul, ilmu furu'. Yang ketiga ialah ilmu akhlaq. Dia panggil ilmu akhlaq. Juga terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Tak mana ayat yang mengisyaratkan, yang menunjukkan kita kepada ilmu akhlak itu, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian. Ya. Dalam ayat mana? Ilmu akhlak. Iaitulah dalam ayat wa iyyaka nasta'in. Maksudnya akan dikau jualah kami memohon pertolongan. Maka terkandung di dalam ayat itu mengisyaratkan kita kepada ilmu akhlak. Dia panggil ilmu akhlak. Dan sebab apa? Sebab iyyaka nasta'in itu dia isyarat kepada maqam hakikat, seperti mana iyyaka na'budu dia isyarat pada maqam syariah. Jadi iyyaka na'budu syariat, iyyaka nasta'in itu hakikat. Kan? Iyyaka na'budu ialah ibadah, wa iyyaka nasta'in ialah ubudiyah. Itu sifat kehambaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sifat kehambaan? Sifat kehambaan kita ada 4, iaitu sifat fakir, sifat hina, sifat lemah, sifat dhaif. Kan? Terkandung dalam tu. Sebab tu kita kata akan dikau jualah kami minta tolong. Pasal apa kami minta tolong ke engkau? Sebab kami ni fakir, engkau tu kaya. Sebab kami ni hina, engkau itu mulia. Sebab kami ini dhaif, engkau itu kuat. Kerana kami ini lemah, engkau itu kuasa. Ini akhlak, adab. Kan? Itu hebat, tuan-tuan, kalau kita pelajari tafsir surah Fatihah dan kita fahami dia bagi betul-betul, insya-Allah baru kita baca Fatihah tu sedap ya. Zauq, rasa sedap menghayatinya. Baik. Yang keempat, kita sebutkan tadi terkandung dalam surah Fatihah itu 4 jenis ilmu. Yang pertama ilmu usul, yang kedua ilmu furu', dan yang ketiga ilmu akhlak, dan yang keempat yaitu ilmu qasas,
wal akhbar amma salaf, yaitu cerita mengenai atau khabaran-khabaran orang-orang yang terdahulu, cerita orang yang dulu, dan juga khabaran-khabaran orang-orang yang generasi terawal dahulu. Pasal apa dalam tafsir dalam Al-Quran ataupun dalam surah Fatihah itu Allah Ta'ala menceritakan orang-orang yang dulu-dulu, supaya kita orang yang kemudian ini mengambil pengajaran, ikut apa yang patut, yang boleh kita ikut, dan kita takut apa yang patut kita takut dan bimbang kita ambil pengajaran. Jangan buat, jangan jadi seperti mana orang-orang yang dulu. Maka ilmul qasas wal akhbar amma salaf ini terkandung atau ditunjuki, diisyaratkan di dalam ayat mana? Dalam ayat mana? Yaitulah dalam ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan yang engkau murkakan ke atas mereka, orang-orang yang engkau murka ke atas mereka, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ini dia panggil ilmu qasas wal akhbar amman salaf, itu cerita-cerita dan juga khabaran kan orang-orang yang dulu, seperti buat Yahudi, Nasara, orang-orang yang sesat, yang melawan Allah, yang mengingkar kerasulan, rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Maka apa terjadi kepada mereka? Apa balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka? Kenapa Allah Taala menceritakan cerita ini? Supaya kita orang yang di belakang ini mengambil iktibar, mengambil pengajaran. Jangan jadi seperti itu. Tengok bagaimana umat Nabi Allah Nuh binasa dengan ayat tufan yang besar. Apa yang Allah Subhanahu wa taala buat pada mereka? Tidak, mereka ingkar perintah Allah, tidak mau beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam. Tengok apa yang berlaku kepada puak Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengingkarkan Allah, mengingkarkan kerasulan Nabi Musa alaihi salam. Tengok pada umat-umat yang berlaku dulu, apa yang berlaku kepada mereka. Tengok juga orang panggil umat Nabi, apa nama tu? Nabi yang Allah Subhanahu wa taala tiarakan tanah. Nabi Lut. Nabi Lut itu diceritakan. Allah Taala sebut cerita Qarun. Tengok bagaimana dengan Qarun tenggelam di dalam tanah bersama dengan hartanya. Baik kan? Itu kesemua dia panggil, dia ceritakan dalam Quran. Secara umumnya disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, yaitu pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat itulah isyaratnya yang terkandung di dalamnya ilmul qasas al-akhbar. Dia panggil ilmu cerita mengenai umat-umat yang dahulu, khabaran-khabaran umat yang dahulu. Dan supaya kita ambil iktibar dan pengajaran.
Maka macam itulah juga diceritakan bahawa kes yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, apa dia yang dah heboh lah ni, dia panggil apa, virus corona. Kenapa virus corona berlaku? Tak pelik lah, cuma beza saja sikit. Kalau kita tengok di zaman Namruz kan, Namruz dia punya ego, dia takabur, dia sombong, sehingga dia mendakwa dia Tuhan. Akhirnya Tuhan hantar apa dekat dia, dan tahu Tuhan hantar apa dekat dia, nyamuk dia mati dengan nyamuk makhluk Allah yang kecil saja. Jatuh Namruz. Tengok Fir'aun mendakwa dan juga mengaku dia Tuhan. Akhirnya Tuhan hantar apa? Lalat. Tuan-tuan tengok, binasa. Hari ini yang mengaku gagah kuat siapa? Cina dia mengaku dia paling kuat, tentera yang kuat, senjata yang kuat, sehingga dapat boleh mengalahkan Amerika dan juga Rusia. Akhirnya tengok Tuhan hantar apa? Virus corona saja. Itu pun sampai ke hari ini cari ubat, cari penawar, tak jumpa. Sikit saja. Ini tak lain tak bukan jadi pengajaran kepada kita orang-orang Islam ini. Ambil iktibar, ambil pengajaran dengan apa yang berlaku. Kita bukan boleh lawan Tuhan, kita bukan boleh dakwa Tuhan, nak lawan Tuhan, bukan. Tengok, mereka mengaku mereka yang paling kuat di dunia, dan sekali Tuhan tak virus corona ni, tak boleh buat apa sampai hari ini. Tak mana kekuatannya. Ini kesemuanya masuk dalam bab. Semuanya sudah terkandung dalam surah Fatihah, iaitu kita masuk dalam bahagian ilmu usul, iaitu jawab mengenai bab qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Tuhan takdir, Tuhan tentu dah. Bila qadar Allah, qada Allah taala datang, tak ada siapa boleh tolak, tak ada siapa boleh lawan, tak ada siapa boleh cegah bila mana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik, bila kita faham dan kita reti benda ni, sanggupkah kita nak lawan Tuhan? Orang yang tak kenal saja yang akan lawan. Biar orang yang kenal dia tak akan lawan, dia patuh. Inilah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sebab tu disebut sini, kita kembali balik. Jadi Al-Quran itu segala ulum yang Allah Ta'ala sampaikan itu terkandung di dalam surah ini, yakni surah Al-Fatihah ini. Baik, jadi kita sebut tadi kan, maksud segala ulum itu, iaitulah kata ulama tafsir, di antaranya ialah Al-Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Dia kata ada 4 jenis ilmu itu: ilmu usul, ilmu furu', ilmu akhlaq, dan juga ilmu qasas, al-akhbar amman salaf. Kan 4 jenis ilmu itu terkandung di dalam Al-Fatihah. Sebab itu dikatakan surah Fatihah itu dinamakan dengan Ummul Quran dan juga Ummul Kitab. Baik, kita tengok lagi disebut. Dan kerana ianya, yakni surah Al-Fatihah itu, kerana ianya surah Al-Fatihah itu seafdal daripada segala surah Al-Quran.
Jadi kan surah Fatihah itu ialah surah yang paling afdal daripada surah Al-Quran. Kalau kita tengok seperti di mana kita sebutkan tadi kan, segala kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi dan juga rasulnya itu 104 buah. Itu kita ambil di atas qauliyah masyhur. Maka dalam 104 buah itu yang paling afdal sekali daripada kitab-kitab itu ialah Al-Quran. Baik. Maka Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulnya dan juga Nabinya yang terafdal, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok Al-Quran kan diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal. Lepas itu pula Al-Quran diturunkan pula pada bulan yang afdal, iaitu di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan Al-Quran juga diturunkan pada malam yang afdal, iaitu malam Al-Qadar kan. Dan yang membawa turun Al-Quran itu juga ialah orang yang terafdal daripada kalangan para malaikat, itulah malaikat Jibril alaihissalam. Semuanya afdal. Al-Quran yang paling afdal segala kitab. Yang bawa turunnya ialah malaikat yang tak afdal, iaitulah malaikat Jibril. Diturunkan kepada yang afdal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang afdal sekalian makhluk. Diturunkan pada malam yang afdal, malam Al-Qadar. Diturunkan pula pada bulan yang afdal, bulan puasa. Masya Allah, afdal ke semua. Lepas itu diturunkan pula Al-Quran itu, kita kata surah Al-Fatihah. Maka surah Fatihah ini tentang turun di mana? Dia Makkiyah ke dia Madaniyah ke? Surah Fatihah itu kita panggil apa? Makkiyah ke atau Madaniyah ke? Turun di Mekah. Kan kita baca dulu ada 3 riwayat kan? Ada 3 riwayat. Ada setengah ulama kata turun di Mekah. Lepas tu turun di Madinah. Jadi dia bagi Makkiyah, Madaniyah. Ada satu riwayat lagi kata surah Fatihah ini separuh diturun di Mekah, separuh lagi diturun di Madinah. Riwayat ini dhaif. Tapi Mu'tamad mengatakan bahawa surah Fatihah itu diturun di Mekah. Soalan, kenapa surah Fatihah itu diturun di Mekah? Jawabnya kata ulama, kerana Makkah itu ialah afdalul buldan, negeri yang paling afdal di dunia ini ialah Makkah. Tengok tuan-tuan, surah Fatihah diturunkan di tempat yang paling afdal, negeri yang paling afdal. Itu macam mana kita tak sebutkan? Kerana ianya surah Fatihah itu seafdal daripada segala
surah Al-Quran. Kalau kita tengok sejarah dia pun memang dah afdal. Dan Al-Quran itu sendiri dia afdal daripada segala kitab. Baik, Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat yang terafdal, malaikat Jibril. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang paling afdal daripada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan pada malam yang afdal, malam Al-Qadar. Diturunkan pada bulan yang mulia, bulan yang afdal, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, nuzul Quran. Dan diturunkan pula di negeri yang afdal, itu negeri Makkah. Maka betul lah orang sebut al-afdal lil afdal. Yang afdal itu untuk yang afdal. Maka tuan-tuan, dalam banyak umat-umat, Nabi-Nabi dan Rasul, umat Muhammadiyah lah umat yang terafdal. Maka Al-Quran dan juga surah Fatihah diturunkan kepada umatin Muhammadiyah, umat yang terafdal. Allah, nak kata apa lagi ha? Tak tahu nak kata apa dah. Pada kita tak rasa betul lagi ke jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akbar. Nah, itulah tuan-tuan yang kita pelajari pada malam ini. Jadi dua nama bagi surah Al-Fatihah, iaitu Ummul Quran dan juga Ummul Kitab. Dan juga kita pelajari apakah sebab-sebab dinamakan dengan dua nama tersebut itu. Itu nampak hebatnya. Itu kita belum masuk lagi membincangkan mengenai tafsir ayat-ayat Fatihah tu. Ni bawa kira nama bawa ni. Sabarlah nak sikit-sikit gitu. Kemudian katanya dan keenamnya as-sab'ul mathani. Dan itulah dulu sikit-sikit tapi kita berterusan istiqamah, insya-Allah. Itu lebih baik daripada kita baca banyak tapi tak istiqamah kan. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul amal apa disebut tu? Nabi kita sebut ahabbul amal ila Allah adwamuha wa in qalla. Yang paling dikasihi, dicintai segala amal di sisi Allah Ta'ala itu ialah adwamuha, yang berkekalan, yang berterusan walaupun sikit. Sikit tak apa tapi berterusan, insya-Allah. Situ dululah. Wallahu a'lam. Ada orang tanya soalan, ni dia bersangkut dengan fiqh kan. Jadi mengasangkut dengan sembahyang berjamaah. Jadi soalan dia, seorang imam dia nak berpindah dari satu rukun kepada satu rukun, dan dia panggil, dia pun takbir Allahu Akbar. Itu kita panggil takbir intiqalat. Intiqalat maknanya berpindah dari satu rukun, yakni rukun fi'li kepada rukun yang lain, ini rukun fi'li yang lain. Jadi dia takbir Allahu Akbar. Bar dia habis dah, tapi dia tak sampai lagi.
Contohnya dia berdiri betul, dia takbir nak rokok, Allahu Akbar, bar dia habis dah, tapi dia tak sampai lagi kepada had rokok. Jadi masalahnya apa? Jawabnya tak ada masalah apa. Sebab kita kata masalah apa, tak ada masalah apa? Sebab kita kena faham, bila kita sembahyang itu dia bersangkut paut dengan sembahyang 4 perkara, iaitu rukun, syarat, perkara batai dan juga sunat. Itu saja kita sembahyang. Rukun sembahyang ada 13. Lepas tu orang panggil syarat dia ada 2, syarat sah, syarat wajib. Jadi syarat sah ada 5, syarat wajib orang panggil syarat sah ada 9, syarat wajib dia ada 5. Itu disebut dalam kitab fiqh, kan? Lepas tu kita kena tahu apa dia perkara-perkara yang membatalkan sembahyang dan juga sunat-sunat dalam sembahyang. Sunat dia ada 2 pula, ada sunat hay'ah, ada sunat ab'ad. Kalau gitu masalahnya takbir intiqalat ini masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori rukun ke, dan syarat sah, syarat wajib ke, atau sunat ke, atau yang tu dulu. Maka takbir intiqalan itu khilaf ulama. Mazhab kita Syafi'i sunat, mazhab lain contoh seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal takbir intiqalan rukun wajib. Itu khilaf. Jadi kan bila seorang itu dia takbir Allahu Akbar, bar habis dah, tapi dia tak sampai lagi kepada had rokok, tak ada masalah. Bukan tak sah sembahyang, sembahyangnya sah. Sebab tu sunat saja. Tapi benar ni orang pandang sah. Tok imam takbir tak sampai lagi, tapi tak takbir habis dah, tapi tak sampai lagi had. Jadi macam mana ni? Tak ada macam mana. Sah sembahyang kita, tak ada masalah, kan? Cuma dia tak dapat sunat lah. Yang sunatnya kita bar kita tu bila sampai Allahu Akbar, bar tu sampai bar, itu yang afdalnya. Demikian juga Sami Allahu liman hamidah, dah sampai dah sampai, itu yang afdal. Supaya kita ingat, bising benda ni, tu iman, tak ada apalah tu. Cumanya kita nasihatlah, nak bagi baiknya yang afdalnya begitu. Sebab apa? Tu imam dia kena ambil beratlah benda ni. Sebab apa? Sebab nak ikut di belakang dia tu makmum yang banyak. Jadi kalau makmum yang duduk di belakang dia sah pertama, tak apa, boleh tengok tu imam. Tu imam tak sampai lagi, jadi kita tak boleh lagi lah. Sebab tu imam, makmum nak ikut tu imam. Bila tu imam dah bar dah, Sami Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar. Itu cara mutaba'ah, cara kita makmum nak ikut imam. Jangan sama dengan imam. Bila sama makruh. Begitu imam sampai dulu, kita pun baru ikut. Tu imam Sami Allahu liman hamidah, kita baru Sami Allahu liman hamidah. Itu yang afdalnya. Jangan bagi sama. Jadi masalah makmum nak ikut tu imam. Bila makmum nak ikut tu imam Sami Allahu liman hamidah, dah ni baru duduk tengah baru. Jadi makmum dia sengkak kata, tu imam sampai dah, kau bangkit tengok, tu makmum ni lebih laju daripada tu imam, dia sampai dulu daripada tu imam. Ini masalah. Maknanya tu imam dia kena ra'i makmum. Jadi nak abang kata dia sampai dah takbir tu
Allahu Akbar. Makmum faham lah. Itu kalau makmum duduk di depan, dia nampak tak apa. Makmum yang duduk nombor 10 di belakang, dia bukan nampak tu imam, cuma dia dengar bunyi bar. Ya. Bunyi bar dah ni. Jadi dia pun Allahu Akbar. Tengok tu imam tak sampai lagi, dia sampai dulu. Kau mana hadin? Kinayah nama dia. Walaupun kita kata benda tu sunat, tapi nak jaga rakyat di belakang dia ikut kita khabar kereta api belakang penuh. Jadi kita kena ambil kira. Jadi tu imam kena ambil kira benda tu, sebab makmum nak ikut hak belakang, hak sah pertama, kedua tak apa lagi, sebab makmum boleh tengok. Hak sah nombor 5, 8, 7 ke belakang, dia bukan nampak tu imam. Harap bunyi speaker Allahu Akbar. Akbar dah, kita pun Allahu Akbar. Kena ambil kira gitu. Itu satu masalah. Jadi masalah jugalah. Kita kena ambil kira. Biasakan gitu. Jadi Allahu Akbar. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Dah tu sampai nak turun ke sujud Allahu Akbar. Dari sampai ke tempat sujud bar ni tak dah sampai lagi Allahu Akbar. Baru duduk tengah, tak turun lagi dah. Makmum belakang dengar kata, tu imam sampai dah. Wah, tak sampai lagi. Ngayok kawan. Kena ambil kira nah. Itu satu nasihat. Yang kedua, masalah juga ditanya pada kita, iaitu membangkit masalah untuk imam pada akhir sujud terakhir, maknanya rakaat yang keempat atau rakaat yang ketiga atau rakaat kedua pada sembahyang subuh, rakaat ketiga pada sembahyang maghrib, rakaat yang keempat sembahyang zuhur, asar, isya. Sembahyang rakaat yang keempat tu sujud yang kedua pada rakaat yang keempat, sujud yang kedua dia sujud lama. Lama sungguh. Biasa dia sujud saat-saatnya, tapi rakaat yang akhir, sujud yang akhir sekali pada rakaat yang keempat tu, pada sembahyang 4 rakaat dia sujud lama. Makmum komplain, apa tu imam ni sujud lama? Makmum komplain, kami sakit kepala kalau nak sujud lama, boleh sembahyang di rumah seorang diri. Bagaimana pula dia kini? Dia masalah kita nak jadi imam ni, dia ada 2 cara. Satu, untuk imam itu, kalaulah imam yang dilantik, dia panggil imam ratib. Yang imam ratib namanya imam yang dilantik oleh raja atau dipersetujui oleh orang-orang yang lain, dan orang lain redha dengan dia membacakan bacaan, maka tidak mengapa. Ini masuk dalam bab radu bit tatwil. Orang ramai redha kepada imam, dari dia bersuka imam itu memanjangkan, dia baca doa lama, maka tidak mengapa. Tapi kalau makmum, majoriti makmum bukan minoriti, majoriti makmum kata kami tak suka tu imam baca panjang, maka tu imam tak boleh baca panjang. Dia kena baca takat 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makin tak boleh duk panjang-panjang meleret lagi, sebab makmum di belakang tak suka panjang. Maka ini berbetulan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih.
Nabi kita sebut, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa wa zal hajati wal kabira. Apabila menjadi imam oleh seorang kamu kepada orang ramai, falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankan. Apa maksud meringankan? Disyarahkan oleh ulama hadis, iaitu al-iqtisar ala al-wajibat, iaitu menyimpankan di atas bacaan-bacaan yang wajib saja. Dan juga kalau kita nak bihat sunat, bacakan tasbih 3 kali saja. Sebab apa? Fa inna fihim ad-dha'ifa, kerana ada di belakang kamu ni ada orang yang tak kuat. Ini orang tadi sujud lama kan, sakit kepala. Nak rokok lama, sakit pinggang, tak boleh. Baca bacaan lama, orang nak berdiri selengah kaki, bagi kecil manis dan sebagainya lagi. Allah kebahir kaki. Kena fikir orang belakang, jangan duk kira sedap kita ya. Kan? Di belakang kita ada orang sakit, di belakang kita ada orang tua, di belakang kita ada orang yang hajat. Dia hanya singgah semayang, tapi dia ada hajat yang lain. Kalau kita baca lama panjang, mungkin terlepas dia daripada hajatnya. Kena fikir orang lain. Jadi kan, dia bergantung di atas makmum. Kalau makmum berredha, kita baca, ya Allah silakan. Kalau makmum tak redha, tak boleh. Baik. Lalu ditanya, macam mana nak tahu kata makmum tu redha tak redha? Disini khilaf ulama fiqh antara Syekh Ibn Hajar dan juga Syekh Ramli. Maka Syekh Ramli kata apa? Kita nak tahu redha dia, kena tulis surat, kena pakai sign kami redha, kami redha, kami redha, kami redha, tak apa. Kalau ikut Syekh Ibn Hajar kata memadai dah. Kita tengok mereka tak kata apa, tak komplain apa, redha tu. Ni ada orang komplain, tak redha ni. Tu kena ambil kira. Ini mana-mana siapa yang nak jadi imam, kena ambil kira bab ini. Jangan duk kira kita saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insha alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa saddidna, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillah. Syekh Sahih Khudi